Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan melihat kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan. Okey. Untuk haiwan karnivor dan herbivor mempunyai jenis penglihatan yang berbeza bergantung kepada kedudukan mata. Okey, kedudukan mata haiwan karnivor ataupun pemangsa selalunya ialah stereoskopik. Stereoskopik di mana mata terletak di hadapan kepala. Manakala untuk herbivor ataupun mangsa, penglihatannya monokular. Mata terletak di bahagian sisi kepala. So, ini memberi jenis penglihatan yang berbeza. Okey. Penglihatan stereoskopik apabila mata berada di hadapan kepala, so dia dapat digunakan untuk melihat sesuatu objek. Okey, nampak? Mata apabila penglihatan monokular, mata terletak di bahagian sisi, so satu mata dapat melihat satu objek sahaja. Okey. Penglihatan stereoskopik, medan penglihatan kedua-dua bertindih di tengah. Okay, apabila kita tengok gambar ni, bila mata dia berada di hadapan, so berlaku pertindihan medan penglihatan. Okay, so nampak peratus penglihatan ketepatannya adalah 98%. Medan penglihatan lebih kecil. Medan penglihatan yang dapat dilihat dia di kawasan ini sahaja. So, belakang adalah zon buta. Kita tak dapat melihat di belakang. Dapat melihat imej 3 dimensi. Okey, sebab penglihatan dia tinggi. Dapat menganggar kedudukan dengan jarak dengan tepat. Okey. Kebanyakan manusia dan haiwan pemangsa mempunyai penglihatan stereoskopik supaya dapat menentukan kedudukan jarak mangsa dengan tepat. Okey, mata di hadapan. So ini adalah medan penglihatan mata kanan. Ini adalah mata kiri. So yang tengah ni yang saling bertindih. Bila bertindih inilah dia dapat menganggar jarak dengan sangat tepat dan membentuk imej 3 dimensi. Okey, untuk monokular pula, mata berada di sebelah sisi. So, pertindihan yang kecil, 100% ketepatan dia pun rendah. Tetapi dia punya medan penglihatan lebih luas. Maksudnya, sini sampailah sini dia dapat. Belakang peratus rendah tapi ada. Dia tak ada bintik. Blind spot macam ni. Okay, boleh menjangkau 360 darjah tapi tidak dapat membentuk objek 3 dimensi. Anggaran jarak dengan kedudukan tidak tepat tapi dia boleh mengesan pemangsa daripada pelbagai sudut. Sebab haiwan yang mangsa ni dia boleh hampir melihat sekeliling dia. Okey. Untuk pendengaran stereoskopik. Pendengaran stereoskopik pula adalah pendengaran yang menggunakan kedua-dua belah telinga. So, telinga kita, bila kita guna kedua-dua belah telinga untuk mendengar, dapat membantu manusia untuk menentukan arah dan lokasi bunyi. Manusia boleh Manusia boleh mendengar daripada julat 20 Hz sehingga 20,000 Hz.
Manakala haiwan mempunyai julat pendengaran yang berbeza. Okey, anjing dia dapat mendengar lebih tepat kerana julat dia lebih besar. Tikus 200 hingga 76,000 Hz. Ikan emas, kelawar dengan dolphin. Okey. Okey, ini adalah organ-organ deria yang lain yang terdapat pada haiwan, iaitu pada landak dia punya bulu mempunyai duri tajam dan kuat pada badan. Bulu ataupun misai ia ni mempunyai organ deria yang dapat bergerak balas apabila diserang ataupun untuk melepaskan diri. Okey, ikan elektrik. Spesies ikan ini mempunyai organ elektrik yang boleh menghasilkan cas elektrik di sekeliling badan dia. So, dia boleh mencegah gangguan objek berdekatan dan juga boleh menentukan arah dan mengesan kedudukan. Feromon adalah sejenis hormon yang dibebaskan oleh kumbang untuk mengesan kedudukan kumbang betina. So, dia dapat membantu untuk mencari pasangan membiak. Organ Jacobson pula terdapat pada ular viper, membantu mengesan bau yang terkumpul pada lidah dan mengesan kedudukan mangsa. Mata pada lelabah. Lelabah mempunyai mata yang lebih kompleks, menghasilkan penglihatan yang lebih baik dan penglihatan dia 360 darjah. Pada belalang pula ada penderia tubuh. Penderia tubuh ni, tipetum telinga dia, gegendang telinga pada abdomen, pada badan, membantu untuk mengesan bunyi dan pergerakan udara. Pada ikan mempunyai garis lateral ni. Garis lateral ni ada sel saraf yang membantu mengesan perubahan tekanan air mangsa dengan membantu pergerakan. So, bila dia berenang di dalam air, perubahan sirip ini ataupun akan mengesan ke arus air. So, dia boleh mengawal pergerakannya. Soalan latihan. Namakan organ deria untuk melihat. 1 markah. B. Rajah menunjukkan kedudukan mata seseorang sebelum dan selepas membuat pemerhatian ke arah langit pada waktu siang. Mengapakah saiz anak mata berubah? Ini kita dah buat aktiviti kan? Apabila keadaan terang, saiz pupil akan lebih kecil. Bila keadaan malap, saiz pupil akan menjadi besar. Jelaskan mengapa. Semasa gerhana matahari, pihak planetarium menasihati orang ramai supaya melihat gerhana matahari menggunakan filem X-ray. Jelaskan mengapa. Sampel jawapan. Organ deria adalah mata. Kenapa perubahan saiz pupil? Bila keamatan cahaya rendah, saiz anak mata akan menjadi besar supaya membenarkan lebih banyak cahaya masuk ke dalam mata. Apabila kita melihat dalam keamatan cahaya tinggi,
Saiz anak mata akan jadi lebih kecil supaya mengurangkan cahaya. Kadang-kadang bila kita masuk tempat yang terang tu, automatik mata kita akan mengecil. Ya, itu termasuklah kelopak mata akan tutup untuk mengurangkan cahaya masuk. Okey, filem X-ray akan mengurangkan cahaya sampai ke dalam mata. Cahaya semasa gerhana ini boleh merosakkan retina. Okey. Itu saja untuk topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.